السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk berada di atas muka bumi dan beri kesempatan kepada kita untuk berada dalam rumah Allah pada waktu ini. Dan juga Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada kita untuk memperbanyakkan amal ibadat dan bertaubat daripada segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sama ada kesalahan yang sengaja ataupun tak disengajakan, ataupun dalam keadaan kita tahu ataupun kita tak tahu. Sebenarnya malam ni ada kuliah ustaz, apa saya pun tak dan tengok tadi ni, dia tak dapat hadir. Jadi pihak masjid minta untuk saya ganti pada malam ni, dan kebetulan memang malam ni saya nak ikut ada kuliah, tapi tempat yang saya duduk kuliah tu start daripada Covid ni, mereka tak start lagi. Mula daripada Covid tu mereka tak start lagi. Jadi duk puasa malam ni boleh rehatlah sikit. Dan tiba-tiba Allah Ta'ala hantar metang ni. Tadi sempat pergi solat jenazah almarhum Tuan Guru di Parit Panjang, balik main sampai petang lah ni. Jadi Alhamdulillah malam ni kita bersama, dan mungkin setengah daripada tuan-tuan yang kenal saya, dan mungkin yang ada yang tak kenal. Saya duduk di Kulim ya. Baik, saya pun tak ada lah nak standby apa nak bercakap malam ni, cuma kita main sembang muzakarah gitu lah kan. Dan saya duduk pati tengok daripada saya sampai tadi sampai lah ni, yang duduk dalam masjid banyak majoriti yang umurnya orang kata rumah duduk perambat dah kan. Rumah duk perambat, kubur duk panggil mai. Majoriti yang duk ada dalam rumah Allah pada malam ni. Jadi saya nak baca satu hadis sebagai renungan kepada kita, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahawana bi salati ma'al jama'ah aqabahullahu ta'ala bisnatai asyarata baliyah." Rasulullah bagi tahu kepada kita, man ni tak kira siapa lah, barang siapa ni tak kira siapa lah, sama ada hang tu orang hebat ataupun hang orang biasa, sama ada hang orang yang ada kedudukan dalam masyarakat ataupun hang bukan orang ada kedudukan apa, sama ada hang ada jawatan dengan masjid ataupun tidak ada jawatan dengan masjid, masuk semua.
Rasulullah kata apa? Man tahawana, siapa-siapa hak buat ringan. Bahasa kita senang noh. Duk bahasa surat payah. Rasulullah bagi tahu kepada kita, man tahawana, siapa-siapa buat mudah-mudah, buat ringan-ringan. Mudah apa? Ringan apa? Bisalati ma'al jamaah, dengan solat berjamaah. Buat ringan-ringan lah, tanpa pilah, tambah hujan dunia kan. Dia kena cucuk kodok ke petang-petang, cucuk gulai, ataupun kena goreng pisang panas-panas. Orang azan maghrib, tak pergi maghrib, hujan. Dia hujan berhenti rintik sikit pun dia kira nak main masjid. Dia cukup kira. Tapi kalau duduk di masjid, hujan lepas, hujan, tak apa, balik pergi ya. Dia boleh balik. Pasal apa? Duduk di masjid, dia tak boleh duduk lama lah. Sedangkan kalau kita fikir, bila kita duduk di masjid hujan lebat tu, Allah Ta'ala tak bagi kita balik tu. Dan Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih. Pahala apa? Duduk i'tikaf. Duduk i'tikaf. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, man i'takafa imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang niat i'tikaf dalam rumah Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min zambin, Allah Taala ampun dosa dia hak lama-lama. Satu tawaran yang Allah Taala bagi cukup besar kat kita ni. Jadi siapa-siapa yang belum niat i'tikaf, tolong niat siap-siap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kita ni bukan tahu dosa kita ni berapa banyak, berlambak lah dosa kita. Pahala tak tahu ada sikit ke banyak. Dan kalau kita muhasabah tengok, dia kata aku jadi baik pun baru duk belajar setahun dua ni. Dia kata duk belajar jadi baik dulu ni, dia selalu kira dia tak. Sebab tu tambah-tambah lebih-lebih lagi hari Jumaat tu usah main awal. Suruh main awal. Kan? Niat i'tikaf, dia kata malas nak baca Quran, malas nak zikir, malas. Main dalam masjid, masuk dalam masjid, semayang sunat tahiyatul masjid, niat i'tikaf, cari tiang, cari dinding, sandak, lena. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita hadis yang saya bacakan tadi ni, man tahawana, siapa-siapa yang buat ringan bi salati ma'al jamaah, dengan solat berjemaah, asyarata baliyah, kata Rasulullah, bisnatai asyarata baliyah, Allah Taala akan kenakan, akan bagi rasa, Allah Taala akan rasakan dia dengan 12 perkara yang cukup bahaya. Buat ringannya bukan kata tak semayang lagi. Semayang. Mayang di mana? Di rumah. Jemaah, jemaah dengan bini tak apa boleh lagi. Dengar wazan, Allah lagi ya, duk kalut dengan kebau dengan lembu dia, Allah. Rasulullah kata orang yang buat mudah-mudah, buat ringan-ringan dengan solat berjamaah, Allah Ta'ala akan kenakan dia, Allah Ta'ala akan rasakan dia dengan 12 perkara yang cukup bahaya. Apa dia 12 perkara tu? Ada anak dan Nabi tak tahu. Sini sama juga masuk Isya nanti ya, Allah ni kan. Fikir-fikir tak boleh duk lajak kan. Mana-mana tempat pun sama. Kau sini boleh, jangan duk buat lajak. Sini sama kan. Kalau sempat habis kita pun habis lah. Kalau tak sempat habis, tengok-tengok lah lagu mana cerita. Tuan-tuan cari sendiri lagu mana. 12 perkara yang Rasulullah sebut itu salasun fid dunya. 3 perkara Allah Ta'ala akan kenakan kita, Allah Ta'ala akan rasakan kepada kita di dalam dunia ni. 3 perkara. Wa salasun indal maut, dan 3 perkara lagi Allah Ta'ala akan rasakan kita ketika mana? Ketika saat kita berhadapan dengan sakaratul maut, berhadapan dengan kematian. Kita kena yakin dah hari ini ni. Yakin apa? Bahawa kita kena mati. Kena yakin dah.
Dan tempoh kita nak hidup tak lama dah tuan-tuan. Bila saya tengok majoriti yang ada pada malam ni umur tak lama dah. Dan kalau kita tanya diri kita agak-agak ni, kita nak boleh pergi lajak berapa tahun lagi? Agak-agak boleh pergi lagi dah 10 tahun. Ni umur lah ni. Dia kata aku ni semua ada dah, dia kata. Gout ada, kecil manis ada, darah tinggi ada, jantung pun ada, buah semua ada dah kat aku ni. Ada nak boleh pergi tahun 10 tahun ni. Suluh tengok diri kita ni, agak-agak boleh pergi tak? Berapa tahun lagi? Tak tahu. Tak berani nak jawab. Sebab tu kata Rasulullah, 3 perkara akan kita rasa ketika mana? Ketika saat kita nak mati. Wasalasun fil qalbi, dan qabri, dan 3 perkara ni ketika mana? Ketika kita berada di alam kubur. Kita kena yakin dah, lepas pada alam dunia ni kita akan masuk ke alam kubur. Tak lama dah tuan-tuan. Kita nak masuk dalam lubang kubur ni tak lama dah. Mungkin sagi, mungkin esok, mungkin lusa. Kalau kata esok, maknanya kita kena faham dah bahawa malam ni malam last kita tidur atas katil di rumah kita bersama dengan isteri kita. Dan tadi ni nak main maghrib ni last dah kita mandi, kita juris sendiri. Kalau takdir malam ni kita mati, makna tadi ni last dah kita mandi untuk juris sendiri. Esok orang akan mandi last sekali lagi, tapi kita tak boleh juris sendiri lah, orang tolong mandi. Kalau malam ni kita main masjid, kita pakai baju Melayu, kita pakai serban, kita pakai jubah dan sebagainya, main sembahyang jemaah. Kalau takdir malam ni kita mati, makna malam ni lah dah kita pakai jubah. Malam ni lah dah kita ambil kepiah pakai main jalan masjid. Esok orang tolong pakai dah kat kita. Masjid orang tolong bawa main dah esok. Kita tak boleh main sendiri dah. Kita kena yakin lah. Tak lama. Wasalasun yaumal qiyamah, dan 3 perkara kata Rasulullah SAW ialah Allah Ta'ala akan rasakan ketika mana? Ketika kita berada di hari kiamat. 3 perkara duduk dalam dunia, 3 perkara ketika nak mati, 3 perkara ketika berada di alam kubur, dan 3 perkara berada pada hari kiamat. Mana? 4 kali 3, 12 perkara yang kita akan rasa, kata Rasulullah SAW. Berpunca daripada apa? Daripada kita buat ringan-ringan dengan solat berjemaah. Umur kita jangan dah usah dah. Last ni kita nak pecut pun tak lama dah tuan-tuan. Kita nak boleh pergi tak lama dah. Kena yakin. Ammas sulasu, kata Rasulullah SAW, adapun 3 perkara allati fid dunya, pada dunia ni yang Allah Ta'ala akan rasanya, fal ula, yang pertama kata Rasulullah SAW, yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa rizqihi. Yang pertama, Allah Ta'ala akan rasakan kehidupan dia atas dunia ni hasil daripada dia buat ringan-ringan dengan ibadat solat berjemaah, ialah Allah Ta'ala hilangkan keberkatan dalam hidup dia. Allah Ta'ala hilangkan keberkatan pada rezeki dia. Hidup bila tak ada berkat ni, tak ada teringin nak main masjid, tak teringin nak duduk dalam majlis ilmu, tak teringin. Kita kena ingat Allah Ta'ala bagi umur kita sampai lah ni kalau 60 ke 70 semua tu Allah Ta'ala akan tanya. Yang Rasulullah sebut dalam hadis, la tazulu qadama yaumin, tidak akan berganjaknya 2 kaki anak Adam pada hari kiamat, hatta yus'ala, sehinggalah ditanya, disoal mereka itu bila bangkit daripada mahsyar, mereka ini akan disoal. Antaranya an umrihi fima, tentang umur yang Allah Ta'ala bagi kita. Allah Ta'ala bagi hidup sampai hari ini. Sebab itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku,
Bila mana umur kamu sudah menjangkau 40 tahun ke atas, majoriti yang ada dalam rumah Allah pada malam ini, majoriti yang 40 tahun ke atas. Rasulullah kata apa? Rasulullah pesan apa kepada sahabat? Bila umur kamu dah sampai 40 tahun ke atas, kamu hendaklah mengingati akan perkara yang memutuskan kelazatan. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Benda apa? Ingat apa benda yang memutuskan kelazatan? Kata Rasulullah, al-maut, mati. Kena ingat banyak. Kena ingat banyak dah mati. Sebab apa? Sebab dunia bakal kita tinggal. Sebab tu ada satu kisah seorang raja dalam sebuah negeri. Satu hari dia panggil seorang ulama yang hebat dalam negara dia. Dia panggil menghadap, lalu ulama tadi pun pilah menghadap berjumpa dengan raja tadi. Lalu raja tadi kata apa? Wahai Tuan Syekh, beta berhasrat untuk melantik Tuan Syekh sebagai penasihat agama kepada beta. Tuan Syekh tu pun kata, baik tuanku, saya terima. Jadi Tuan Syekh ni tak gaduh susah hati, tak ada bimbang. Kata tuanku, beta akan bagi sebuah kenderaan kepada Tuan Syekh, beta akan bagi sebuah rumah, dan beta akan bagi gaji bulanan bayar. Kereta siap dengan driver apa semua. Kita kalau tuanku bagi macam tu seronok kan. Rumah bagi, kereta bagi, kan, siap dengan driver, gaji dapat lagi. Tuan Syekh ni pun baliklah rumah dia dengan kereta yang dipandu oleh driver yang disedia khas, sampai di rumah besar. Penasihat agama kepada raja. Keesokan harinya tuanku panggil Tok Syekh tadi dia menghadap, maka Tok Syekh ni pun pilah. Kata tuanku, Tuan Syekh, beta ni ada 3 kemuskilan. Jadi beta minta kepada Tuan Syekh untuk bagi penerangan, penjelasan kepada beta. Tapi beta nak jawapan ataupun penerangan yang Tuan Syekh nak bagi ni, naklah jawapan tadi ni pendek, padat dan mudah faham. Hurai panjang-panjang tak mau. Nak pendek, padat, mudah faham. Maka kata Tuan Syekh tadi, tak apalah tuanku, apa dia masalahnya. Lalu Tuan Syekh tadi, apa tuanku kata apa kepada Tuan Syekh? Tuan Syekh, beta nak tahu apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman. Tolong jawab dengan pendek jawapan, padat dan mudah faham. Tok Syekh ni melengung. Nak jawab pendek ni masalah ni, kalau jawab panjang tak apa, senang cerita. Kalau jawab pendek takut tuanku tak faham. Raja ni pun tengok macam Tuan Syekh ni tak boleh nak pergi. Dia kata macam ni lah, Tuan Syekh balik dulu, esok main lain bagi tahu. Bagi mutalaah kitab, tengok apa semua. Tapi beta nak jawapan tadi ni mau pendek. Tuan Syekh ni pun balik pergi rumah dia. Keesokan harinya dia main pula. Bila main pula, tuanku tanya macam mana Tuan Syekh? Tak dapat lagi tuanku. Pasal tuanku nak jawapan pendek. Tak apalah, macam ni lah Tuan Syekh, beta bagi tempoh seminggu untuk cari jawapan. Cukup seminggu, Tuan Syekh main. Kalau seminggu ni Tuan Syekh tak dapat juga jawapan, beta terpaksa tarik balik jawatan Tuan Syekh. Kereta beta ambil balik, rumah ambil balik, gaji tak bayar dah. Tak apa tuanku. Dia pun balik pergi cari ulama ni. Semua ulama bagi jawapan panjang semua. Tak nak bagi pendek tu. Semua jawapan panjang. Dia kata, tuanku nak pendek. Dia pun kata bagi pendek takut tak faham. Tak apa. Sampailah hari ke-6 ni, dia duduk melengung lah Tuan Syekh ni. Dia kata, esok hari yang ke-7 aku nak kena menghadap tuanku. Cerita ni duduk nampak habis dah kereta aku. Rumah pun tak boleh duduk dah, dia kata. Kan? Gaji pun tak ada dah. Dia cerita dia lepas ni, dia kata nak kena piatok balik kuliah ke masjid surau, cari sampul pula, dia kata.
dalam duduk melengung di bawah pohon pokok ni, tiba-tiba dia dengar seorang orang tua mai kat dia, bagi salam. Dia tak kenal orang tua tu siapa dia, dan orang tua tu pun tak kenal dia ni siapa dia. Dia kata, "Hei, nampak melengung panjang hat ni?" Orang tua tu tegur dia, "Oh pakcik, memang ada masalah itu yang duk melengung ni." "Masalah apa yang melengung teruk sampai tahun ni?" Dia kata, "Saya ni penasihat kepada raja." "Oh, Tok Syekh ke?" "Awak, masalah apa?" "Tak, masalah lah ni. Tuanku tanya kepada saya 3 persoalan dan dia nak jawapan tadi. Jawapan tu mau padat, pendek, tak mau panjang-panjang dan mudah faham." "Apa dia soalannya?" "Tuanku nak tahu apa itu dunia, apa itu iman dan apa itu akhirat." Tok Syekh apa pakcik orang tua ni, dia bila dia dengar soalan tu dia gelak. Dia kata, "Kacang soalan pun." Oh, orang tua ni hebat ni, contoh ni. Dia boleh dengar dia kata kacang kan? Apa dia pakcik? Tolong abang kat saya. Dia kata, "Kalau hang nak tahu dunia tu apa dia, apa-apa yang kamu miliki hari ni, bila mana kamu mati, kamu akan tinggal. Itulah dunia. Apa yang kita miliki hari ini, bila mati semua tinggal. Kita suluh tengok diri kita hari ini, apa yang kita ada? Kebun kelapa sawit ke, kebun getah ke, rumah ke, apa semua. Bila mati tinggal. Wa imam bahasa kotak sikit kata, seluar sepeda hak kita pakai pun tinggal. Tinggal habis. Dia kata, bini muda pun tinggal. Kita puluh lah buat kerja siang malam, siap beli insurans lagi. Tinggal kat anak bini. Dia kata, aku mati lagi, lepas senang sikit lah. Bini pun seronok lah, suami mati tinggal insurans dapat ratus-ratus ribu. Habis dah orang lain sambak habis. Tok laki dapat. Tok laki baru dapat pula dah. Seronok, dia kata, rumah tak kena bayar dah, insurans cover. Kereta tak kena bayar lah, bini boleh pula hak muda dapat kat aku. Bawa bini kita tu lalu kat depan kubur kok kata nak bini nak beralih bagi salam, tak ada, dia buat tak tahu. Buat tak tahu begitu. Itu dunia. Apa yang kita miliki ni semua tinggal. Lalu tuan Syekh, pakcik, akhirat apa dia akhirat? Akhirat ni dia kata, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan hari ini, itulah akhirat. Dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat apa hari ni? Kita bangkit daripada tidur pagi tadi ni sampai lah ni, sehari Allah Ta'ala bagi dalam keadaan kita sihat, selamat daripada malapetaka. Kita buat apa? Sebab itulah kata Rasulullah SAW, bila mana seseorang itu sudah sampai umur 40 dan ke atas, sudah tengok, kalau kata maksiat lebih banyak daripada amal kebaikan, amal kebajikan, syaitan cukup seronok. Syaitan cukup seronok bila orang tu umur 40 ke atas, dia banyak buat maksiat daripada amal kebaikan. Sebab tu Imam Syafi'i bila umur 40 bawa tongkat. Bila anak murid dia tanya, "Ya Imam, pasal apa Imam bawa tongkat?" Dia kata, "Bila aku bawa tongkat ini, sekurang-kurangnya mengingatkan kepadaku bahawa aku hanya hidup di atas dunia ni tak lama dah." Kita umur 40 tak bawa tongkat lagi. Bawa apa? Telefon, rata ceruk ni. Saya abang tuan-tuan, saya pun tak bawa tongkat. Bukan tak mau bawa. Masalah dia bila bawa tongkat, elok kita turun kereta pegang tongkat, sekali dia dekat tanya, "Awak ustaz sakit apa?" Dia tanya sakit selalu. Kau sakit kaki, Aziz, lutut kau ke mana? Dia tanya hatu masyarakat kita ni. Dia pandang kot tak sihat. Sebab tu kata pakcik tadi kepada Tuan Syekh,
Akhirat itu apa yang kita kerjakan hari ini. Kita buat apa? Sepanjang hidup kita daripada dulu sampai sekarang, Allahu Rabbi. Kalau amal kebaikan, insya-Allah pahala kebaikan. Hari ini kita cuma duk sebut pahala, kita tak nampak rupa pahala. Yang kita duk nampak hari ini gaji. Kalau buat kerja dapat gaji. Gaji dia apa? Duit. Dia nampak. Tapi pahala tak nampak hari ini. Di akhirat nanti kita akan nampak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala letakkan di satu tempat yang dinamakan Hadiratul Qudsi. Sebab tu di akhirat nanti Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril, hai Jibril, kamu masuk ke dalam syurga dan masuk pergi ke satu tempat yang bernama Hadiratul Qudsi. Di situ ada pahala-pahala, kamu ambil buat keluar. Dan di setiap pahala itu tercatatnya nama hamba-hambaku yang beriman. Hari di akhirat kita boleh tengok pahala. Allah Ta'ala simpan cukup tempat yang dijaga rapi. Sampai peringkat malaikat Ridwan yang jaga syurga pun tak tahu duk mana. Masuk dalam syurga, malaikat Jibril masuk dalam syurga ni, ada satu tempat yang ni Hadiratul Qudsi yang dijaga oleh seorang lagi malaikat. Malaikat ditunggu itu. Malaikat ditanya, hang ni siapa? Aku Jibril. Oh, hang Jibril. Tak kenal, tak bisa jumpa. Amai buat apa? Dia kata Allah Ta'ala perintah kepadaku untuk mengambil pahala-pahala orang yang beriman. Hang masuk. Hang larat bawa tak? Tanya. Larat. Tanya beritahu tu. Bawa mai tunjuk dia. Lepas tu yang ketiga, Tok Syekh tu tanya pakcik, apa itu iman? Tok Syekh kata, ni nak masuk Lahore lah, jom kita mayar Lahore dulu. Tak apa, mayar Lahore. Sudah mayar Lahore. Dia kata, ha pakcik apa dia? Dan perut lapang tengah hari, kita makan nasi dulu. Makan nasi. Sudah makan nasi apa semua, orang tua tu kata apa? Pakcik tu kata, Tok Syekh, ni sisa-sisa hak kita makan tadi ni jangan buang lah. Tolong buh dalam kes elok. Buh dalam kes elok. Ha, tak apa. Dia pun himpun apa semua, siap kasih apa. Ha pakcik, tolong abang. Dia kata, dah lah, satgi sudah mayar asar ni, ku abang. Allah. Tunggu masuk asar, sudah mayar asar, kawan pun tanya, ha pakcik, abang, apa itu iman? Dia kata, lah ni aku nak minta, sebelum aku habaq ni, aku nak minta hang hak sisa makanan tadi ni, hang tolong bawa Ustaz, aku ada belah anjing. Dia kata, aku ada belah anjing, sebab apa? Dia belah anjing. Dalam Islam boleh belah anjing dengan tujuan untuk jaga tanaman, kau jaga harta benda, boleh. Yang tak bolehnya kita belah anjing untuk apa? Seronok, supaya kita belah kucing. Dia tak boleh. Dia kata, pakcik tu kata saya minta Tok Syekh tolong bawa sisa makanan ni, tolong bagi kat anjing saya, bagi makan. Lepas tu saya minta Tok Syekh tolong duduk sekali dengan anjing, makan kali dengan dia. Apa pakcik buat gitu? Tak boleh lah, haram tu. Nak tahu jawapan tak? Dia kata nak tahu. Nak tahu buat. Tok Syekh ni dia kata, kalau aku tak buat, esok ni aku nak jumpa menghadap tuanku, kalau aku tak habaq, tak boleh dapat jawapan, habis dah aku. Semua harta semua habis dah, pangkat-pangkat semua habis. Tak apalah. Tok Syekh ni pun pilah, bagi jamu makan kat anjing, dia pun duduk sekali dengan anjing nak makan. Bila dia duduk sekali dengan anjing nak makan, pakcik tadi mai tarik bau dia, tarik sikit. Wahai Tuan Syekh, kalau Tuan Syekh nak tahu apa itu iman, inilah iman. Tok Syekh tu duduk melengung, tak faham dia. Apa dia tu? Pakcik ni apa dia ni? Orang yang beriman, dia tidak akan melanggar perintah Allah. Walaupun sampai peringkat dia akan kehilangan harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tak beriman, dia sanggup melanggar perintah Allah demi kerana nak menyelamatkan harta, pangkat dan kedudukan. Melengung Tok Syekh tadi. Kita tanya diri kita, tanya diri kita masing-masing. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tadi, yang 12 perkara tadi ni, insya-Allah pun nak masuklah. Mana yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa rizqi. Allah Taala hilangkan keberkatan daripada usaha dia dan juga rezeki.
Allah Ta'ala kurniakan rezeki. Rezeki apa? Rezeki bukan nanti wang ringgit. Rezeki sihat. Tak boleh nak guna nikmat sihat untuk beribadat kepada Allah. Nikmat sihat Allah Ta'ala bagi, rasa malas nak buat amal ibadat. Kerana tak ada berkat. Tidak ada keberkatan. Allahu Akbar. Yang kedua, ringkas lagi tak ada habis. Memang duk nampak tak ada habis ya. Wasani, yang kedua kata Rasulullah SAW, yanza'u minhu nurun as-salihin. Allah Ta'ala akan hilangkan nur, cahaya orang yang saleh. Nampak gelap, tak ada cahaya langsung saja. Itu di antara azab yang Allah Ta'ala kenakan atas dunia. Wasalis, yang ketiganya kata Rasulullah SAW, yakuna mabghudan fi qulubil mu'minin. Allah Ta'ala akan campurkan rasa benci, rasa meluat dalam diri orang-orang yang beriman. Orang beriman tengok meluat ni. Tu yang kadang-kadang lahat jenis mai minta maaf sebut. Mai pasal apa? Pasal nak panggil makan kenduri, buat tahlil di rumah. Baru mai masjid. Mudah-mudahan di sini tak ada lah jenis tu. Bila ada hajat baru nak mai panggil orang masjid. Kan? Tu yang kadang Allah Ta'ala campur kena hak jenis tu. Tapi aku berasa malas dia mai. Aku berasa segan tapi umur aku berasa malas, berasa tak larat ni, berasa semua ada alasan. Orang tak apa nak mupi. Takut Allah Ta'ala. Wa ammal lati 'indal maut, kata Rasulullah SAW, dan 3 perkara lagi ketika nak mati. Itu ketika hidup atas dunia. Adapun 3 perkara lagi ketika nak mati, fal'ula, kata Rasulullah SAW, yang pertamanya, yuqbadu ruhahu atshana walau syariba ma'a al-anhar. Allah Ta'ala cabutkan rohnya dalam keadaan rasa dahaga, ni tak tahu nak habang. Walau syariba ma'al anhar, walaupun diberi minum air satu seluruh sungai yang ada atas muka bumi ni, tak boleh nak hilang ni. Rasa dahaga ya orang nak mati ni, dahaga tak tahu nak habang. Tak tahu nak habang, dahaga sungguh. InsyaAllah dahaga. Kena berhenti tang tua no. Mana Allah Ta'ala akan rasakan dahaga ketika mana? Ketika kita nak mati. Yang kedua, yang ketiga, tak boleh nak rabiah. Masa cukup, insyaAllah kita sambung lain masa lah. Kalau ada rezeki ke mana, kan? Mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap, terkasak bahasa ataupun tak kena dengan selera tuan-tuan perempuan, saya minta maaf. Hanya itu saja yang mampu saya kongsikan bersama pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang baik itu kita amalkan untuk sebagai bekalan kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa 'amalan salihan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.